Malaysia digempahkan dengan kes bakal pengantin yang didakwa merogol adiknya sendiri. Di Melaka, seorang bakal pengantin didakwa telah merogol adik kandungnya sendiri sejak mangsa berusia 11 tahun. Walau bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak bersalah di atas 5 pertuduhan terhadapnya dan mengikut 4 pertuduhan di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan, tertuduh didakwa telah melakukan hubungan dengan adik perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Kes ini menjadi hangat kerana hubungan ini tidak dibenarkan di bawah undang-undang, hukum agama maupun adat dan kebiasaan. Sabit kesalahan, tertuduh akan dikenakan hukuman penjara 10 hingga 30 tahun dan hukuman sebatan. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Anda bersama dengan saya Aizat Abdul Razak ataupun Nana Banana. Okey, pada kali ini saya nak kupas topik ataupun isu yang sedang hangat diperkatakan dekat sosial media kita ataupun di media-media yang telah melaporkan bahawa adanya satu kes rogol yang melibatkan adik-beradik. Apa itu rogol? Menurut myhealth.gov.my, rogol mengikut Akta 574 Seksyen 375 Kanun Keseksaan, seorang lelaki dikatakan melakukan rogol jika ia bersetubuh dengan seseorang perempuan dalam keadaan yang termasuk di bawah mana-mana daripada perihal berikut. Mengikut Seksyen 375A Kanun Keseksaan, seorang lelaki yang merupakan suami kepada seorang perempuan akan disabitkan kesalahan penjara sekiranya dia menyebabkan kecederaan atau ketakutan kepada isterinya untuk tujuan mengadakan hubungan seksual dengannya semasa tempoh perkahwinan mereka. Seorang abang kandung telah pun merogol adik kandungnya, itu adik perempuan dia sendiri. Dan kes itu berlarutan selama beberapa tahun, dan sekiranya kalau anda dapat tengok balik keratan-keratan akhbar yang keluar, sama ada secara dalam talian ataupun secara dalam akhbar sendiri, boleh tengok yang bahawa kes tersebut telah berlarutan daripada gadis tersebut berusia 11 tahun sehinggalah sekarang umur dia 17 tahun. So kita dapat tengok kat sini bahawa kes ini adalah kes yang telah berlaku dalam tempoh yang sangat panjang. Jadi apa yang boleh dikategorikan sebagai pelakuan rogol? 3 situasi ini boleh dikategorikan sebagai jenayah rogol. Tetapi persoalannya, kenapa setelah 7 tahun? Di saat-saat di mana si pelaku ingin melangsungkan perkahwinan dalam minggu ini, tak silap saya, telah pun orang kata dihebahkanlah ataupun dilaporkan melakukan perbuatan terkutuk itu kepada adik kandungnya sendiri. So kes ini jenayah di bawah akta yang telah dinyatakan. Sekiranya hukuman dijatuhkan, pelaku akan dijatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara. Nampak tak? Dan ikat jamin tidak dibenarkan. Pada mulanya, Timbalan Pendakwa Raya Mazuin Hashim tidak mencadangkan sebarang jaminan dengan membikira hubungan antara tertuduh dan mangsa adalah adik-beradik. Setelah rayuan dibuat oleh ibu pelaku itu sendiri, mahkamah telah membenarkan ikat jamin sebanyak RM10,000. Kita dapat tengok kat sini bahawa kes macam ni adalah kes yang orang kata nak tahu kan kenapa isu macam ni boleh berlaku di antara adik-beradik. Sebab kita tahu benda ni bukannya baru dan dah ada kes yang banyak macam ni pun sebelum ni, yang sumbang mahram dan sebaliknya. Cuma ironinya, saya tak tahu kat mana kesilapannya. Kita jangan cari kesilapan, benda dah pun berlaku. Cari kat mana puncak ataupun apa yang faktor-faktor menyebabkan isu macam ni berlaku.
Jadi setelah pun mendapat info daripada seseorang yang berada di Melaka yang tahu serba sedikit tentang isu ini, beliau minta saya untuk sembunyikan identiti beliau, tapi beliau bagi info bahawa sebenarnya kes ini ada beberapa faktor, tapi kesahihannya saya tak dapat nak pastikanlah betul atau tidak. Pelaku tersebut betul melakukan jenayah rogol kepada adik kandungnya sendiri selama beberapa tahun daripada dulu. Ada daripada kes tahun 2000 berapa sekian-sekian, berlaku bertahun seterusnya, dan sehinggalah dalam tempoh PKP yang baru-baru ini pada bulan April difahamkan bahawa beliau telah pun merogol adik kandungnya sendiri sebanyak 20 kali. Itu yang direkodkan lah, dan sebelum ni pun berlaku juga. Yang paling menyayat hati ialah kedua-dua ibu dan bapa kepada pelaku ini, orang tahu tentang perkara ini tetapi tidak melaporkan. Mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik kata dalam keluarga punya kemelut kan, kita pun tak pasti. Tapi yang cuma kita dapat rasa ralat kerana orang tua tersebut dapat tahukan perbuatan anaknya kepada anak gadisnya, dan tiada apa-apa tindakan secara orang kata melibatkan pihak berkuasa yang diambil, dan mungkin orang pun nak settle sendiri ke. Tapi ironinya ialah apabila benda ni berlaku dan apabila adik perempuan pelaku tersebut iaitu mangsa rogol itu sendiri melaporkan kepada pihak polis, tak silap saya dia melapor kepada cikgu dia ataupun ustazah dia, kemudian benda ini dibawa kepada kata bidang kuasa polis, dan menyebabkan pihak polis campur tangan membuat reman kepada pelaku tersebut iaitu abang kandung kepada mangsa rogol itu sendiri. Jadi bila kes ini dah diambil oleh polis berdasarkan siasat itu yang dilaporkan bahawa kes-kes tersebut telah pun berlaku untuk sekian lamanya. Diberitahu kepada saya juga daripada orang kata informat ataupun mereka yang memberi info bahawa gadis yang berusia 17 tahun ini ataupun mangsa rogol ini sendiri, dia rasa macam ralat abang dia iaitu perogol itu sendiri nak kahwin dan nak berkahwin kan dalam minggu ini. Jadi that's why lah dia melaporkan perkara tersebut kepada ustazah ataupun cikgu dia. Jadi saya tak pasti sama ada info ini sahih atau tidak, tapi ini adalah saya nak merungkai lah antara faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab kenapa sekarang baru dia laporkan. Kes dah lama berlaku, kenapa dulu-dulu tak laporkan, tapi sekarang bila di saat abang dia nak melangsungkan perkahwinan, time ni juga dia nak laporkan. So wallahualam, saya tak pasti apa yang kata bermain di fikiran keluarga ini, pelaku tersebut dan juga ada pemangsa rogol itu. Mungkin mungkin ada perasaan terhadap abang kandungnya sendiri, atau mungkin dah ketagih, atau mungkin berlaku orang kata perasaan yang bercampur aduk kan dekat abang sendiri. Dah biasa buat benda macam tu dekat dia sampai dia rasa tersayang dekat abang sendiri, boleh jadi juga. Atau mungkin dia nak selamatkan bakal isteri, boleh jadi juga. Ataupun mungkin dia rasa dah tak terbendung, abang dia boleh lepaskan diri macam tu je. Apa yang bermain di fikiran kata adik perempuan atau pemangsa rogol itu sendiri. So di manakah peranan keluarga? Jadi saya nak katakan bahawa sekiranya kalau kita sebagai ahli keluarga kita rasa ada perkara macam ni yang kita dapat tangkap, kita hidu, kita mungkin dapat nampak perubahan berlaku terhadap anak kita ke, adik-beradik kita ke, benda macam ni tak boleh buat main-main, sebab ini adalah jenayah dan ianya melibatkan jenayah di bawah umur. Sebab mangsa tu adalah mangsa bawah umur, 17 tahun lagi kan, dan benda ni berlaku semenjak dia berusia belasan tahun lagi, yang lebih muda. Jadi kita sebagai ahli keluarga, kita kena pantau, kena ambil tahu dan kena ambil tindakan yang sewajarnya. Sebab mungkin perkara ini akan berulang. Mereka yang kata melakukan jenayah rogol ni ada motif atau mungkin ada tekanan perasaan atau gangguan secara psikologi. Jadi sebaiknya ialah kita untuk melakukan tindakan kita sendiri, iaitu melaporkan kepada pihak yang boleh membantu secara bantuan kaunseling, orang kata refer dengan doktor ataupun psikologis. Kita kena tahulah kenapa pelaku tu ada masalah macam tu. Mungkin ada ketagihan seks, mungkin ada faktor-faktor yang membuatkan dia berani untuk melakukan jenayah rogol itu sendiri. Mungkin ada gangguan mental, atau mungkin sering menonton kata bahan-bahan lucah sehingga membuatkan
si pelaku berani untuk melakukan jenayah rogol, terutama kepada adik-beradik atau ahli keluarga sendiri. Atau banyak faktor lagi yang lain kita tak dapat tahu. Mungkin dia tengok ada banyak-banyak bahan-bahan, mungkin video-video yang macam video rogol, sekaligus dia membakar semangat dia untuk kata melakukan jenayah rogol itu. Dan mungkin saya terlalu banyak kemungkinan, saya tak boleh kata berapa banyak mungkin sebab kita tak tahu orang punya masalah. Masalah ni boleh berlaku dari segi fizikal, dari segi mental, dari segi faktor sekeliling, faktor keluarga kita tak pasti. Jadi apa tindakan kalau kita kena rogol ataupun liwat? Sekiranya anda dirogol atau diliwat, boleh rujuk langkah-langkah seperti berikut. Dan jangan buat perkara yang tidak patut sekiranya anda dirogol atau diliwat. Sekiranya anda ada info atau ada apa-apa untuk komen tentang isu apa yang ingin saya kupaskan dalam video yang akan datang, anda boleh komen ataupun drop your opinion dekat comment section below. So thank you so much. So saya harap sedikit sebanyak kita semua dapat ambil pengajaran dan belajar tentang apa tindakan yang perlu kita ambil sekiranya kita menghadapi situasi yang macam ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Thank you so much for watching. Lupa untuk tekan subscribe, like dan juga share video ini. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe, follow Instagram dan Twitter.